Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Kita sudah bersedia lagi sekali untuk majlis ilmu. Semoga anda cepat bersedia sebab saya nak sambung lagi satu lagi topik yang tahun lepas saya pernah buat tentang ginjal secara menyeluruh, masalah CKD, chronic kidney failure, atau mereka yang bermasalah sangat tentang buah pinggang tu kan. Saya pernah buat, tetapi malam ni kita nak lebih kepada batu karang. Walaupun pernah buat juga dulu, tetapi sekarang ada lagi pembaharuan yang mungkin anda pun dah lupa yang lama, ataupun orang-orang baru belum lagi terasa yang topik ni telah disampaikan dulu. Namun banyak pembaharuan. Okey, kita mulakan pada malam ini. Sila bersedia dengan pen dan buku nota supaya anda boleh copy lagi untuk kita kadang-kadang boleh berkongsi dengan kawan. You boleh type, boleh share dengan WhatsApp group anda dan sebagainya. Dan kalau sudi, tolong tekan share, love and subscribe kalau dapat, untuk mereka yang masuk dalam IG, YouTube ataupun dalam Facebook sendiri. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, lelaki terutamanya lebih daripada orang perempuan masalah batu karang ni. 1/10 daripada kita memang tengah menghadapinya, ataupun mungkin dah baik tapi kena tunggu, takut-takut dia kena recurrent ni maksudnya berulang kali. Boleh tak buah pinggang ni ataupun batu dalam buah pinggang ni menjadi masalah yang orang kata apa, berkali-kali jadi? Boleh kan? Dan setengah orang tu memang dia macam orang kata apa, keturunan mak bapak pun tak ada, tapi dia tu senang sangat, sampai orang kata apa, berpuluh-puluh kali, ataupun kalau tidak selalu ada berpasir je dalam buah pinggangnya. Jadi kenapa dan apa sebabnya, boleh kita huraikan pada malam ni. Alright. Okay, terima kasih Ismail, Syahbaz, Azah, Jesse Ben. Alright, thank you very much for coming in. Nora pun ada, Galo Chandra, Mumtaz, Nawan 188. Okay, nombor satu yang paling kita tahu ialah kalsium oxalate. Merupakan batu yang paling popular dalam badan kita. Kalau dia terjadi, selalunya kalsium oxalate. Nombor dua daripada uric acid, dan nombor tiga dia panggil kalsium phosphate. Yang nak ingat cuma satu je lah, oxalate. Uric acid pun selalunya ada kaitan dengan gout. Orang yang kena masalah tinggi dengan uric acid ni selalunya dia ada juga gout. Tapi malam ni kan kita nak fokus cuma batu karang dulu, walaupun ada kaitan. Cuma you jangan confuse dengan batu hampedu pula. Batu hampedu is totally a different stone. Dia daripada kolesterol, yang ni daripada oxalate. Baik, kadang-kadang kita kena perasan body kita tu dalam keadaan sihat tak sihat dari perspektif buah pinggang. Sebab buah pinggang ni dia boleh memimikkan. Mimik ni maksudnya macam penyakit-penyakit yang ada masalah lain juga, ataupun masalah seperti fatigue, lesu. Buah pinggang antara yang utama sekali lah. Kalau rosak memang letih, rasa lesu saja. Tapi ada masalah lain juga, masalah liver, masalah autoimmune dan sebagainya pun boleh jadi letih. Cuma salah satu. Tapi kalau berkombinasi dengan sakit belakang, back pain, you confuse sama ada sakit tulang belakang ataupun sakit bawah pada tulang rusuk tapi dia belah belakang, kadang-kadang dia datang ke depan. Kadang-kadang dia turun. Kalau batu karang ni dia boleh turun sampai ke groin, sampai ke celah kangkang kita. Sakitnya tu bergantung kat mana batu tu melekat pula. Okey. Dan anda tahu sangat-sangat kan, kalau dia tak lepas, tapi dia cuba juga melepaskan diri, sebab ureter ataupun saluran daripada buah pinggang nak turun ke pundi kencing, itu dipanggil ureter. Dia lebih saiznya, kalau tinggi-tinggi pun 3 hingga 3,5 milimeter. Dan kalau batu karang tu lebih daripada 3 mm, ataupun kadang-kadang 3 mm pun dia bergaris juga. Maksudnya dia menggeselkan ataupun ada geseran antara batu. You nak tahu tak, batu karang ni dia tidak bulat macam biji beras ataupun macam kacang hijau, tak. Dia kalau jadi dia bergigi. Orang kata apa, melekuk-lekuk ataupun bergigi bertajam-tajam macam
batu-batu yang baru pecah tu. Okey, jaga baik-baik. Jadi bila dia nak cuba lalu kawasan yang orang panggil apa, saluran daripada ginjal ke pundi kencing pun boleh menyebabkan pendarahan berlaku. Kalau dah masuk sampai urethra, dah bahagian private part kita tu, mulalah kan dia punya sangkut tu dahsyat sangat. Sebab kenapa saya sebut 3mm, itu masih lagi peringkat orang kata kalau dari segi saiz batu tu baru stage 1 lah. Bila stage 2 dia antara 3mm hingga 6mm dah besar daripada pembuluh ataupun saluran tiub yang mengeluarkan air kencing tu. Bila dia dah mula sangkut kan, stage tu dah boleh tekan dah. Orang kata apa, tekan tu maksudnya tekan air kencing tu dia tendang ke belakang balik, dan bila dia masuk balik ke kawasan buah pinggang, dia bila congested dah, orang kata apa, sempit kawasan tu, dia menekan kan sensitif buah pinggang kita, itu yang dah mula sakit. Jadi kalau you rasa sakit bahagian-bahagian bawah pinggang, celah-celah kangkang ataupun bahagian pusat ni, cuba berfikir-fikirkan mungkin pula dia ada kaitan dengan buah pinggang punya batu karang. Setengah orang tu dia akan rasa nak terkencing, tergesa-gesa pun, dan bila kencing sakit ya amat. Kalau tulang pula apa, ni batu karang tu tulang pula. Dia macam tulang kan, bisa dia tu saya tak tahulah. Alhamdulillah saya belum kena, tapi siapa yang pernah kena tu dia orang cerita kat saya, dok, hang tak usah cerita lah pasal yang menjaga, aku tak heran lah. Lepas tu ada pula orang perempuan datang cerita kat saya, dok, you tak pernah beranak kan, rupanya lebih teruk pada beranak, dia orang kata. Saya tak boleh fikir. Kalau macam tu saya hormat lah bagi mereka yang pernah sampai berdarah-darah air kencing, dan bila kencing pun sakit, ya Allah, berapa kali kencing sehari tu kadang-kadang sebab tu setengah orang sampai lawyer dan sampai muntah punya sakit. Dia jadi pening kepala. Jadi tuan-tuan jangan melawak kalau yang mana dah pernah kena, saya faham you tak boleh tunggu 1 minit pun, menggulung-gulung badan you, dan selalunya you masuk ke emergency ward, betul tak? Emergency department tu mesti kena bagi injection dulu, painkiller ke morfin ke, bagi betul-betul you lega sikit, baru boleh bercakap. Jadi bila banyaknya kalsium oxalate ni dia berkumpul, maka kita kena ada cara yang paling bagus sekali lah sebelum dia sangkut. Saya ulang, sebelum dia sangkut lebih baik kita ada cara. Tetapi malam ni saya cerita, kalau dah sangkut pun you boleh buat apa yang saya cerita malam ni. Sebab tu saya kata topik pada malam ni dia cara mudah untuk lawan batu karang. Kenapa mudah? Sebab kebanyakan yang saya nak bagi ni, selain daripada amalan dengan doktor, kadang-kadang dia akan buat laser, kadang-kadang dia tembak bagi hancur, lepas tu nanti suruh minum air banyak-banyak, nanti dia keluar sendiri, ataupun dia bagi dulu sodium bicarbonate, potassium citrate, ni lah minuman kat rumah, dia suruh amalkan betul-betul hydrate body you balik. Jadi sebenarnya banyak yang boleh kita buat kat rumah pun. Okey, kita mulakan dengan kalsium oxalate dahulu. Macam mana dia datang, daripada mana dia datang. 80% daripada oxalate datangnya daripada body kita sendiri. Body kita boleh buat oxalate ni, dan dia boleh mengeluarkan sebagai bahan-bahan kumuhan juga. Di bawah pinggang merupakan tempat utama untuk dia proses. Okey, selain daripada liver. Tapi yang penting ialah bila body kita pun ambil kalsium, dan kalau body kita tu tidak hydrate properly, dia boleh melekat antara kalsium dengan oxalate. Jadi contohnya begitu, antara body kita sampai 80% pun boleh mengeluarkan bahan-bahan ni, termasuk kalsium yang kita absorb. Tetapi kalau makanan lagi 20% tu kita terlalu tinggi dengan oxalate, sambilan kita pun dah mula nak kena batu karang, maka lebih cepat dia kena. Contoh makanan yang tinggi oxalate, anda pernah dengar seperti bayam. Bayam antara yang tertinggi. Walaupun saya recommend banyak kali bayam, tetapi untuk tujuan nak lawan batu karang, no, dia pantang nombor 1 makanan. Walaupun parsley sebenarnya lebih tinggi kandungan oxalate, tetapi yang
kita jarang makan parsley kan, yang selalu spinach kan, bayam kan. Maka sebab tu saya sebut bayam nombor 1. Nombor 2 ialah makanan-makanan yang bergula. Okey, yang tu kita dah faham apa saja yang bergula. Tapi almond, minggu lepas saya kata almond bagus, malam ni saya kata almond tak bagus pula. Tak bagus untuk batu karang. Yang senang kena. Buah kiwi, buah tin, buah kurma. Padahal kurma, buah tin ni kan bagus-bagus. Cuma bila batu karang, dia ada tinggi oxalate. Lepas tu avocado. Nampak avocado ni sepatutnya best kan, tapi kita kontrol masa nak lawan dengan batu karang ni. Katakan you tengah sakit-sakit pula tu, langsung tak boleh makan buah-buah kiwi, coklat, dark coklat ke, ataupun coklat yang bergula lagi tak boleh lah. Soya bean, potato pun, buah kentang, tak boleh. Okey, beans, kacang-kacang dan inilah buah kacang beans ni. Okey, grapefruit, pineapple, pistachio, apa lagi, beetroot tak boleh. Sama ada nak ambil sayur dia pun lagi tak boleh, sayur beetroot tu. Okey, lain pada tu gandum, apa lagi, bahan-bahan yang bagus pula ialah green leafy vegetable yang lain daripada bayam tu, seperti gobe, seperti brokoli, cauliflower. Kalau you rajin ambil kale pun boleh. Tapi yang penting sekali ialah malam tu saya cerita bak choy kan, malam ni boleh juga bak choy pun boleh, timun pun boleh. Baik, apa lagi you boleh buat ni, terus kepada cara nak lawan. Nombor 1 ready ialah minum air sebanyak mungkin. Saya ulang, air H2O, kalau boleh air yang bermineral, yang bersih, of course lah, yang dah ditapis. Sebab tu dulu saya buat RX water tu khas untuk nak lawan dengan kemoterapi punya side effect. Saya tahu sebab air zam-zam orang duk bawa kat saya tu memang best. Jadi kita nak dapatkan air zam-zam hari-hari susah, so kita kena cuba buat sedekat mungkin dengan filosofi air zam-zam. Contohnya mestilah bersih, mesti banyak mineral, mesti pH yang tak terlalu tinggi, lebih kurang 7.5 to 8.5, lebih kurang kat situ. Jadi salah kalau kita ambil pH yang terlalu tinggi sampai 10, kan setengah orang kata 9 ke atas baru bagus. No, dia mesti dalaman yang alkaline sedikit dah cukup. After all, blood, kita punya blood pun 7.45 je, 7.4, 7.35. Itu mainan dia, tak boleh tinggi-tinggi sangat kan. Alright, ataupun tak boleh rendah lah, of course, acidic. So nombor 1, drink plenty of water, 2.5 liter sehari hingga 3 liter sehari. Dan air ni kalau boleh, mestilah kalau saya recommend you campur dengan yang terbaik ialah lemon. Jadi jadikan dia air lemon, LEMON, yang kuning tu bagus. Kalau tak ada, ambil lime pun tak apa, limau biasa, limau ni lah, limau nipis tu, no problem. Okey, dengan syarat pertama kali you bangun pagi, dengar, awal-awal minuman pertama tu air yang lebih pekat ataupun lebih pure, lemon. Cuma kita tak boleh telan lemon terus, perit pula nanti dan acidic sangat kan. So selalunya orang yang boleh tahan, dia ambil neat, bersih, zup, minum. Saya dah cuba tak lepas. So saya campur lebih kurang 1:1. Katakan setengah cup lemon, dah perah, elok-elok, fresh, saya ambil lagi setengah cup. Waktu saya cuba minum cepat-cepat, jaga baik-baik, jangan terlalu galak sangat sebab takut nanti gigi you rosak. Yang penting you ambil dengan straw lah, supaya tak kena gigi you. Ataupun lepas minum, you basuh, kumurkan kat gigi tu, sebab ni lemon ni kuat. Cuma lepas pada tu, daripada yang pertama gelas tu, yang kedua, ketiga, keempat, sampai malam nak jumlahkan 2.5 liter sehari tu, buat air lemon yang cair. Cair ni maksudnya satu botol 500 ml, you mungkin letak 30 ml, orang panggil apa, lemon. Kalau you tak sempat perah lemon tu, you masuk apple cider vinegar. Boleh faham? Air cuka apple atau air cuka kurma pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau you rasa dah bosan ataupun dah
masam sangat ke, you nak masuk stevia, B-sweet tu, ambil lah 2 titis untuk satu gelas, dah lebih pada cukup. Maksimum banyak 2 titis tu pun dah manis dah. Okey, lepas tu you nombor 2, itu air. Nombor 2, air lemon. You boleh buat air kosong tadi pun boleh, air lemon pun boleh. Amalkan air lemon tu bukan pun boleh, harus dibuat hari-hari sampai you tidak ada masalah batu karang lagi dah. Okay, next. Nombor 3 ialah you kena biasakan sedikit dengan vitamin C. Jangan terlalu banyak. Tapi tadi you dah ambil dengan orange, dengan lime tu dah okey. Tapi kalau buah-buahan, sayur-sayuran yang tidak saya listkan, harus you pantang tadi tu, boleh ambil. Sebab vitamin C juga membantu. Cuma vitamin C tak boleh terlalu tinggi untuk tujuan batu karang. Untuk kanser lain, untuk batu karang lain. Batu karang secukupnya. Ya, paling-paling tinggi lebih kurang 1-2 gram satu hari pun dah cukup vitamin C. Alright. Ada kaitan pula dengan uric acid. Bagi mereka yang senang berkumpulnya uric acid ni, you harus pandai okeylah, you tak check pun uric acid itu kan. So cukupnya ialah you jangan ambil banyak gula. Uric acid ni akan lebih senang dikontrol. Dan you ambil potassium citrate, pergi beli kat farmasi, nama potassium citrate. Lagi sekali saya sebut potassium citrate. Dia ada dos dia berapa sudu, nak campur dengan air ke ataupun nak telan terus ke, you ikut farmasi punya advice. Sebab kita nak increase you punya pH dalam badan you daripada katakan acidic kepada alkaline. Tadi dah buat dengan lemon dah, tapi ini untuk attack lagi dia cepat-cepat. Lepas tu nombor 6 pula, you kena ikut penjagaan bakteria. You tak sedar yang walaupun masalah buah pinggang, tapi you kena jaga usus kita juga. Sebab bakteria ni dia makan oxalate. Saya ulang, bakteria-bakteria yang baik ni dia bantu body kita untuk turunkan oxalate. Makanan dia adalah oxalate. Dia kalau bakteria tak cukup, rugilah kita kan. Sebab tu kita ambil seperti vegetable, serat-serat kan. Nanti kalau saya suruh you ambil probiotik dan prebiotik, ni antara sebabnya. Alright, seterusnya ialah nombor 7 ialah you kena nombor 7, vitamin D. Terkenal sangat untuk buah pinggang, masalah secara am ataupun kidney stone, batu karang. So ramai kita kan selalu saya kata tak cukup matahari. Kalau apa-apa pun dibuat kajian, 70% daripada rakyat seluruh, bukan kat Malaysia, seluruh dunia tak cukup vitamin D ni. Terutama mereka yang ada winter lagi dahsyat lah, sampai 3-4 bulan tak nampak matahari pun ada kan. Kita yang nampak matahari pun tak cukup. Ni saya dah tengok vitamin D saya memang bawah pada 40 nanogram. Dia adalah dia punya measurement tu, you tengok ramai daripada kita turun ke bawah. Harusnya kita naikkan balik ke 60 ke 80. Nanti you tengok result you cantik, you tengok buah pinggang you jarang nak kena batu karang. Vitamin D3 ni dahsyat sebab dia lah yang mengkontrolkan kalsium punya absorption. Kalau D3 tak cukup, kalsium tak akan dapat kita absorb daripada makanan. Jadi kalsium diperlukan untuk penjagaan kontrol kidney punya function. Kalau tidak, dia senang jadi batu. Heran ya? Orang ingat kalsium kalau banyak kena batu, tapi kalau kalsium tak cukup lah lebih senang kena batu. Okay? Dan bila vitamin D3 tak boleh kontrol penjagaan kalsium dari segi nak ambilnya daripada makanan, sebab tu you kena letak pula K2, vitamin K2. Sebab apa? K2 lah yang akan menghalang daripada kalsium yang kalau dapat kat mana pun absorption daripada makanan. Kalau tak ada K2, dia akan berterabur tempat-tempat yang tak sepatutnya kena, seperti di buah pinggang. Kalau ada K2, dia tak akan pergi kepada buah pinggang, sebab dia akan letak tempat-tempat yang lebih bersesuaian, seperti di tulang, seperti di gigi. Itu tempat-tempat resmi dia, bukan di buah pinggang. So antaranya ialah vitamin D3, K2. Right. Satu lagi ialah omega 3. Kebetulan kita ada Sachainshi oil, alhamdulillah. Dia menurunkan radangan. Bila dia tidak ada inflamasi, susah buah pinggang tu akan menjadi batu karang. Okay, last sekali ialah
garam, sodium ataupun bukan sodium klorid, antara mineral-mineral salt ni ada lebih kurang hingga 780 yang bagus dalam badan kita. Jadi kalau kita tak cukup salt yang multi mineral ni is not good, terutama sekali kalau sodium sendiri pun kalau tak cukup 2300 tak bagus untuk badan kita. Tetapi kalau terlalu tinggi pun tak bagus juga. Sebab apa? Bila dia terlalu tinggi, dia mengganggu apa yang dipanggil potasium dan magnesium. Jadi penutup cerita malam ni ialah potasium magnesium tu adalah antara mineral-mineral yang harus cukup juga dalam badan kita. Ini semua kita boleh dapat daripada green leafy vegetable, sayur-sayuran yang menghijau. Baik, tutup cerita, kita bagi apa cara kampung pula. Kan kita ni asal orang kampung, ada petua-petua yang boleh kita pakai, tapi ada juga petua-petua bukan kampung sangat, dah dipermodernkan. Contoh air lemon tadi tu sebenarnya orang kampung pun boleh buat kan, maksudnya kat rumah pun boleh buat. Air bali, air bali siapa yang tak tahu, banyak kali saya cerita, cuma pembaharuannya malam ni ialah bukan terlalu baru, sebab saya dah ajar you all nak buat rendaman air barley. Sebab bila saya kata air barley, selalunya orang buat air rebus, macam sampaikan dia punya barley tu pun boleh makan. Saya dulu mula-mula buat macam tu. Bila dia orang dah siapkan satu jug, lebih kurang 300 ke 400 mil kan, air tu nampak putih lah, kelabu kat atas tu kan, bawah tu ada barley. Dengan barley tu saya tibai semua. Tapi sebenarnya yang lebih abdal rendaman barley yang tak masak pun tak apa. Memang tak masak. Okey, bukan tak apa. Sebab kita cuma nak basuh dia macam basuh beras saja, tak usah terlalu bersih sangat. Asalkan kita rasa dia tidak ada lagi bahan-bahan yang ni lah, macam kotor ataupun takut toksik ke apa-apa. Kita basuh 2 round, lepas tu kita rendam dia semalaman, besok air tu minum. Tak payah minum biji tu pun tak apa. Selalunya saya tapiskan biji tu, saya telan. Yalah, sebab barley tu belum kembang, belum masak semua kan, so saya ambil cuma khas airnya saja. Tak rasa apa, tapi yang ni yang bagus sekali untuk kidney stone, dan boleh kita gunakan dicampurkan dengan ginger sikit, kalau rajin campur dengan kayu manis sedikit, cukup je. Okey, minum antara 2 hingga 4 cawan sehari, 2 pagi 2 malam tak apa. Seterusnya tidak bukan, saya punya favourite ialah celery. Maksudnya batang celery itu dengan daunnya sekali, you blendkan dia, tarik daripada jus betul-betul fresh, jangan masuk setitik air ataupun sebarangan campuran. Itu yang number 1 untuk jaga buah pinggang pun dia, nak jaga celery nak jaga batu karang pun. Lagi satu, air kelapa, anytime anywhere boleh air. Okey, lepas tu yang awal-awal saya cuba dulu ialah air akar semalu. Pokok semalu you dah check kan, selalu saya dah buat lecture pun dulu. Yang berduri tu, yang you touch dia tutup tu, okey, touch me not. Okey, puteri semalu, ada orang kata pokok ni memang dahsyatnya. Tak pernah saya sangka yang berduri, yang orang potong-potong, orang tendang-tendang aja tepi-tepi jalan tu kan. Selalunya adalah kat rumput-rumput, kat padang-padang sekolah pun yang tak jaga, banyak akar-akar ni. Ambil akarnya, buat sendiri. Okey, masak periuk. Ambil akar, you rebus dia, selalu saya kata sampai jadi setengah air dah keluar, ambil air yang bekas tu, you tapis dia elok. Okey, air pecah beling lagi sekali. Akar ataupun ni bukan akar, daun pecah beling ataupun pecah kaca ni sama juga konsep. Cuma pecah beling dengan pecah kaca ni atau pecah kaca ni harus direbus lama sedikit. Kadang-kadang sampai sejam 2 jam baru dia kemas, nak dapat dia punya zat daripada daun tu. Yang biasa you dengar pokok ataupun daun misai kucing. Ambil daunnya, buat. Ataupun kalau you tak dapat semua tadi yang saya sebut, kalau ada kawan boleh hantar dukung anak, yang ni pun boleh. Tapi ada satu petuang kampung ambil air pokok pisang yang dalam tengah-tengah tu kan dia ada air kan, air yang diproses dalam pokok pisang secara alami tu, itu antara yang orang kata terbaik lah. Ni daripada kawan saya daripada Indonesia.
Dia orang amal ni sejak zaman dulu-dulu lagi. Ada cara dia tap dia punya air tu macam ambil air nira pula. Oh, dahsyat betul. Okey. Dan kita punya fiber up, jangan lupa. Lama saya tak cerita. Fiber up bagus, Arabic gum tu. Terkenal, amat terkenal untuk jadikan dia sebagai prebiotik, probiotik dan juga untuk memproseskan you punya buah pinggang dari sudut supaya batu karang tu tak tersangkut. Dan sambilan-sambilan petang-petang kalau nak minum ambil ni lah, terkenal dengan kopi. Kopi kita pun boleh, Royal Coffee tu atau Coffee All lagi bagus pun boleh. Green tea pun boleh, green tea. Okay. Dan kalau tak ada green tea, you buat sendiri teh halba. Dan InsyaAllah kalau saya lupa, saya nak ingatkan kepada anda juga, kita semua kena satu hari kena fokus balik kepada water therapy. Sebab saya fikir-fikir balik, saya jarang tekankan stres. Saya mengharapkan you faham, tapi saya nampak-nampak sejak ada beberapa feedback ni, sakit tu sakit ni, rupa-rupanya semua dasar yang paling utama ialah satu, tak rajin puasa. Itu memang saya baru dapat berita terkini yang puasa antara terbaik penawar di dunia, sampai Mak Saleh pun dah respect kepada puasa. Kan? Tapi asal ataupun awal daripada tu ialah air, water therapy. So insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan ingatkan kepada anda supaya jangan lupa kepada water therapy. Ada dua, satu air, satu lagi garam bukit tu kan. So jangan lupa, malam ni kita dah cerita banyak tentang air untuk melawaskan air kencing supaya kita tak kena batu karang. Boleh? Okey. Selamat anda mencuba apa yang saya cerita. Ingat, saya bagi banyak, tetapi tak semesti you kena buat semua. Yang mana yang mendapat respon bagus, bila cek darah balik, bila cek air kencing, doktor kata best, ataupun nampak graf tu dah improve, syukur Alhamdulillah. So kita bertemu lagi pada majlis ilmu yang akan datang. Saya mendoakan anda semoga sihat walafiat, sentiasa satu keluarga, dan kita always fokus untuk dunia kita tu bahagia dan akhirat kita itu syurga. Boleh? Dan kita kena pandai let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini last day promosi, ada lagi 3 jam. Sebab ramai yang pergi karnival lagi tu, terlalu ramai, sesak. Saya kesian tengok, saya kata tak apa, saya extend lagi 2 hari. Hari ni hari last. Bye, jumpa lagi.